A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Hud AS ayat 84. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 81 ke? Ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Innahu musibuha ma asabahum. Inna maw'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Maksudnya, dan mereka berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan engkau. Mereka tidak akan mencapai ataupun mendekati kepada engkau. Maka keluarlah di waktu malam bersama ahli keluarga engkau, dan jangan seorang pun di kalangan kamu berpaling kecuali isteri engkau. Sesungguhnya azab akan menimpanya sebagaimana menimpa mereka. Sesungguhnya janji mereka adalah di waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu telah dekat? Pengajarannya, para malaikat adalah tentera Allah. Di antara tugas mereka ialah membawa azab Allah kepada kaum yang kufur dan menghancurkan mereka dengan izin Allah. Yang kedua, hanya keimanan kepada Allah sahaja akan menyelamatkan seseorang daripada azab Allah. Walaupun dia berada di dalam rumah yang sama dengan musuh-musuh Allah. Yang ketiga, apabila azab Allah telah tiba,
tidak harus bagi orang beriman merasa sedih atau menyesal di atas apa yang berlaku. Yang keempat, azab Allah datang di waktu subuh, iaitu waktu manusia dalam ketenangan sehingga mereka yang diazab akan merasai kejutan yang besar. Okay, ayat 82. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Maksudnya, maka tatkala telah datang ketetapan kami jadikan yang atasnya di bawah dan kami turunkan hujan batu daripada batu yang dibakar dengan api secara berturut-turut. Pengajarannya, balasan kejahatan manusia adalah berdasarkan jenis amalannya. Sebagaimana amalan kaum Nabi Lut yang di luar daripada tabi'i, maka azab Allah juga adalah di luar daripada kebiasaan, iaitu bumi yang atas diterbalikkan ke bawah dan yang bawah diterbalikkan ke atas. Yang kedua, perbuatan liwat adalah satu dosa besar yang selayaknya diazab oleh Allah dengan batu-batu yang dibakar daripada api dan diturunkan daripada langit. Ke ayat 83. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Maksudnya, batu itu telah bertanda di sisi Tuhan engkau, dan tidaklah azab itu daripada orang zalim jauh. Pengajarannya, azab Allah adalah bergantung kepada setakat mana kejahatan dosa yang dilakukan. Semakin besar
kejahatan yang dilakukan, semakin dahsyat azabnya. Sehingga batu yang dibalingkan adalah khusus daripada langit dan dibakar dengan api dan bertanda. Yang kedua, punca manusia diazab oleh Allah ialah kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Dan tidak ada seorang pun akan terlepas. Tidak ada seorang pun yang zalim akan terlepas daripada azab Allah. Yang ketiga, tinggalkan kezaliman agar diri kamu selamat dunia dan akhirat. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Kita dah habis kisah kaum Nabi Lut. Sekarang kita masuk kisah seterusnya, iaitu kisah yang kelima daripada kisah kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut. Dan ini kisah yang kelima. Dan kalau dimasukkan juga kisah Nabi Ibrahim yang dia masuk mencelah tu, ini kira kisah yang keenam. Okey, kisah yang kelima ni ialah kisah kaum Nabi Shu'aib alaihi salam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kepada Madian, akhahum. Ayat ni bersambung dengan sebelum ni. Kepada Nabi Nuh dihantar saudara mereka, iaitu Nuh. Kepada kaum Ad diutuskan saudaranya Hud. Dan kepada kaum Samud diutuskan saudaranya Soleh. Sambungan. Dan kepada Madian diutuskan saudara mereka Nabi Shu'aib. Saudara mereka diutuskan saudara mereka. Okey, Madian. Apa makna Madian? Ada ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan Madian ni nama anak kepada Nabi Ibrahim AS daripada isteri yang lain. Jadi kaum Nabi Shu'aib dinamakan kepada nama atuk mereka, iaitu anak kepada Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana kaum Samud tu adalah nama atuk mereka. Kaum Ad pun sama, daripada nama atuk mereka. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, Madian ialah nama tempat. Nama tempat kepada kaum Nabi Shu'aib AS. Di mana tempatnya? Di mana Madian?
Ini Yaman. Di sini kaum apa? Ad. Kaum Nabi Saleh. Kemudian di sini Madinah kan. Di sini Tabuk. Sebelum Tabuk ni, ini kaum Samud, kaum Nabi Saleh, yang juga namanya Madain Saleh. Kemudian atas pada Tabuk ni, dia antara sempadan antara Saudi ataupun Hijaz dengan Syam. Sempadan, sebelah sini dia panggil Hijaz. Dulu mana ada nama Saudi, dan nama Palestin pun tak ada dulu. Palestin ke Jordan ke tak ada. Semua dulu dia panggil sini Syam. Sini dia panggil Al-Hijaz. Jadi antara sempadan Al-Hijaz dengan Syam, di sini nama tempat Madian. Dia jarak Madian dengan Tabuk ni 170 km. Jadi orang Mekah ni, semua tempat-tempat kaum yang diazab oleh Allah, mereka laluan mereka. Mereka pergi ke Yaman, jumpa kesan kaum Ad. Bila mereka pergi ke belah Syam, pertama mereka akan jumpa tempat kaum Samud, Madain Saleh. Kemudian lepas tu mereka akan jumpa tempat kaum Nabi Shu'aib, iaitu Madian. Kemudian pergi lagi atas jumpa kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut tu sempadan antara Jordan dengan Palestin. Sini Palestin, sini Jordan, sempadan ni. Dan disebut dalam hadis, kebanyakan para Nabi adalah daripada Bani Israel. Yang Nabi daripada bangsa Arab sikit je. Sikit tu berapa? 2, 4. Lagi? Dia ada 4 jawapan. Cuba sebut Nabi yang daripada bangsa Arab. Kita ambil daripada bawah lah Muhammad. Yang kedua Ismail. Yang ketiga Nabi Shu'aib. Kemudian yang keempat Nabi Saleh. Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Semua itu adalah daripada bangsa Arab. Yang lain semuanya Bani Israel. Sebab itu Allah sebut banyak dalam Quran, wa inni faddaltukum 'alal alamin. Sesungguhnya Allah cakap pada Bani Israel, Yahudi dan Nasara, sesungguhnya aku telah lebihkan kamu dibanding dengan bangsa yang lain. Tapi kelebihan Bani Israel, yang kebanyakan para nabi daripada golongan mereka, tak menjadikan mereka mulia. Kan? Apa sebab? Sepatut kalau kebanyakan para nabi daripada mereka, mereka menjadi bangsa yang mulia. Apa sebab? Oh, iman itu tidak diwarisi. Itu bukan dalil, itu nasyid. Dia Bani Israel ini kebanyakan para nabi daripada kalangan mereka. Ulama mengatakan apa? Sebab kaum bangsa yang paling degil, paling jahat Bani Israel. Bila paling degil, paling jahat, dia perlukan lagi ramai nabi. Bukan menunjukkan kemuliaan. Macam anak kita kan, anak kita satu subjek tu ada 5 guru tuition. Anak cerdik ke lembab? Kalau anak cerdik seorang guru pun cukup kan? Kita pula bangga, anak saya guru ramai, padahal anak kita lembab.
Okey. Jadi Nabi Syuaib ni adalah daripada bangsa Arab dan Nabi Syuaib daripada kaum mereka sendiri. Sebab tu Allah sebut akhahum. Akha di sini mana saudara, tapi saudara ni boleh tak bersaudara dengan orang kafir walaupun kaum kita? Tak boleh. Jadi di sini saudara bermaksud dari segi keturunan, bukan dari segi akidah. Tak boleh kita jumpa orang kafir kita kata ini saudara saya, tak boleh. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya orang beriman saja bersaudara. Tak boleh kita bersaudara dengan orang kafir. Yang ini disebabkan keturunan. Okey. Apa mesej dakwah Nabi Syuaib AS kepada kaumnya? Dia berkata, ya qaumi, wahai u'budullah, sembahlah Allah. Kenapa kena sembah Allah? Jawapannya, malakum, tidak ada lakum bagi kamu min ilah, dari Tuhan-Tuhan, dari ilahin nakirah, dari mana-mana Tuhan, ghairuh, selainnya. Sembahlah Allah sebab tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja. Dari mana ni? Dari mana manusia tahu bahawa hanya Allah sahaja Tuhan yang berhak disembah? Dari mana manusia tahu? Nabi ke? Tak, kalau tak ada Nabi, manusia tahu tak? Tuhan ni sebenar satu je, iaitu Allah. Kalau tak ada Nabi. Tahu? Dari mana? Fitrah. Sebab tu bila ditanya pada orang musyrik Mekah, siapa cipta langit dan bumi, dia akan jawab apa? Itu fitrah, jawapan daripada fitrah semula jadi. Dan Fir'aun pun walaupun dia mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, tapi bila dia lemas, dia mengaku tak dia Tuhan? Tak. Dari mana dia tahu? Fitrah semula jadi. Jadi sebenarnya fitrah manusia menunjukkan bahawa memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sebab tu kalau orang tu duduk dalam hutan, pendakwah tak sampai, mesej Islam pun tak sampai, dia tak solat, tapi dia tak sembah berhala. Sebab sembah berhala tu bercanggah dengan fitrah, tak masuk akal. Fitrah pun tak masuk, logik akal pun tak. Jadi dia tak solat sampai dia mati. Sebab tidak ada pendakwah menyampaikan Islam padanya. Okey, orang macam ni kalau mati dia ke mana? Ke syurga. Sebab apa? Sebab Allah tidak akan mengazabkan manusia melainkan setelah sampai Rasul ataupun sampai dakwah. Bila tak sampai dan kamu tak sembah berhala, walaupun kamu tak salat, kamu mati di atas fitrah. Okey. Kemudian wala tankusu, dan janganlah kamu tangkusu daripada naksu, kamu kurang kan al-mikyal, sukatan,
wal mizan. Dan apa beza timbangan dengan sukatan? Pepejah dengan? Oh ya ke? Yang mana pepejah, yang mana cecair? Sukatan tu? Cecair. Contoh? Minyak sukatan. Pepejal? Oh, dia dalam bahasa Arab. Mizan ni, dia timbangan seperti emas dan perak. Mizan. Daripada dia berkata waznu. Timbangan seperti emas dan perak. Mikyal yang tadi, mikyal, sukatan, dia seperti bahan makanan, gandum, beras, sukat secupak, 2 cupak kan. Emas dia timbang lain, gram. Tapi kalau gandum ke beras ke, secupak, segantang. Tapi dululah, sekarang semua kan mizan. Tapi sekarang dah ada orang nama mizan. Ada. Betul mizan ke mizan? Mizhan, bukan dia. Yang saya maksud kau lain. Yang duduk kat Terengganu. Sultan Mizan. Okey. Kenapa pertama Nabi Syuaib beritahu pada kaumnya sembah Allah? Yang kedua, dakwah yang kedua apa dia? Terus, iaitu jangan kurangkan timbangan. Kenapa? Sebab dia dalam banyak-banyak nabi ada 2 nabi, 2 kaum yang ada special case. Selain pada kufur, ada penyakit yang besar dari segi akhlak. Kalau Nabi Lut, selain pada kufur, penyakit jenayah besar ialah bukan LGBT dia. G saja kan? Dan juga perompak. Kaum Nabi Syuaib pula, selain pada syirik dan kufur, masalah besar mereka ialah mengurangkan timbangan. Sebab itulah mesej kedua Nabi Syuaib pada kaumnya, jangan kurangkan timbangan. Mereka, kaum Nabi Syuaib ini terkenal sebagai menipu dari segi sukatan. Kita pernah dengar dalam Quran Ashabul Aikah. Ashabul Aikah. Masa baca Quran, siapa yang dah khatam Quran? Belum lagi. Siapa yang dah, hari ni berapa? 14 lah. 14. Siapa yang dah sampai 14 juzuk? Siapa yang dah 7 juzuk? Siapa yang 5 juzuk? Ini semua dia ni semua warak tak tahu tak. Semua takut riak kan? Jadi kalau dia baca Quran mungkin sampai 20 juzuk dia akan jumpa perkataan Ashabul Aikah. Aikah ni ialah pokok. Ashab, apa makna ashab? Kita banyak jumpa Ashabul Kahfi, Ashabul Jannah, Ashabul Ukhdud, Ashabul Fil. Apa mana? Bukan. Dia nak tahu apa makna ashab, tengok perkataan siapa dia. Kalau Ashabul Jannah, penghuni. Ashabul Nar, penghuni neraka. Kalau Ashabul Kahfi, penghuni gua. Kalau Ashabul Fil, penghuni gajah. Penunggang ataupun pemilik. Yang ni Ashabul Aikah. Ni Aikah tu pokok-pokok yang lebat dahan dan daunnya. Sebab apa dia namakan Ashabul Aikah? Sebab mereka ni penyembah pokok. Penyembah pokok. Kaum apa ni? Siapa nabi mereka? Nabi Syuaib lah. Jadi dalam Quran kadang-kadang disebut Ashabul Aikah, makna itu adalah kaum Nabi Syuaib di Madian. Cuba buka surah 176.
Ya ke? Tadi dah buka. Okey. Cuba tengok. Surah Al-A'raf kan? Ha? Asy-Syu'ara ayat 176 dan seterusnya. Kazzaba ashabul aikah, telah mendustakan penyembahlah, senang, penyembah pokok. Siapa yang mereka dustakan? Mursalin. Mursalin ni ialah seorang rasul ke ramai? Ramai. Sebenarnya kaum Nabi Syuaib ni dia dusta Nabi Syuaib seorang ke dia dusta ramai rasul? Seorang. Tapi Allah kata mursalin sebab Allah nak bagi tahu dusta seorang mana dusta semua. Tolak satu nabi, tolak semua nabi. Kemudian iz qala lahum, ketika mana telah berkata kepada mereka Syuaib. Nabi Syuaib berkata kepada siapa? Ashabul Aikah, menunjukkan Ashabul Aikah ialah kaum Nabi Syuaib. Ala tattaqun, kenapa kamu tidak bertakwa pada Allah? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah utusan yang amanah. Okey. Okey, kita balik pada ayat kita. Jadi kaum Nabi Syuaib ini pertama kufur, syirik, iaitu dia sembah pokok. Yang kedua jenayah dari segi apa ni? Ekonomi dan juga akhlak sekaligus. Dan yang ketiga ada satu lagi disebut dalam ayat lain, iaitu mereka ni juga adalah perompak jalanan, sama dengan kaum Nabi Lut. Mana-mana pedagang lalu tepi jalan, dia tangkap, dia rampas barang. Okey. Kemudian ini sesungguhnya aku arakum. Ara apa dia? Aku melihat kamu bi khairin. Bi khairin ni, khair ini maksud dia ialah harta. Aku lihat kamu ni banyak harta, mana mewah. Dalil ayat lain yang khair menunjukkan harta. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Surah apa ni? Al-Adiyat. Okey, terjemah sikit. Wa innahu, sesungguhnya ia manusia tu li hubbil khair, pasti hubbu tu cinta, khair harta. Allah nak bagi tu penyakit besar manusia antaranya ialah cintakan harta. Manusia ni pasti dalam mencintai khair iaitu harta la syadid, sangat melampau. Boleh tak kita cintakan harta? Yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka cinta harta hubban jamma, cinta yang banyak. Jadi soalan dia, boleh tak cintakan harta? Boleh, tapi sikit. Dia cinta harta tak salah. Yang salah la syadid. Yang ayat tersebut lagi hubban jamma. Hubban jamma ni cinta yang banyak. Jadi yang haram ialah cinta yang melampau sampai tahap lebih daripada mencintai Allah. Okey. Jadi kata Nabi Syuaib,
Aku melihat kamu ni bikhair. Dia terjemah apa? Kaya, senang, makmur. Sebenarnya senang, mewah lah. Apa maksud ni? Sembah Allah, jangan kurangkan timbangan. Kemudian kata Nabi Syuaib, aku lihat kamu ni senang. Maksudnya apa? Ha? Habis apa pasal nak kurangkan timbangan? Kamu kan dah kaya. Faham tak? Tak ada sebab untuk kamu menipu dalam timbangan. Sebab kamu bukan miskin. Yang nak menipu ni biasanya orang miskin. Sebab mereka tak ada duit. Satu. Jadi kamu tak ada sebab nak menipu. Yang kedua, kalau kamu dah kaya, tiba-tiba kamu menipu, kesannya apa? Kaya tu, bila kamu kaya, kewajipan kamu ialah syukur. Cara syukur apa dia? Tak pada Allah, jangan menipu. Bila kamu dapat nikmat dan kamu tak syukur, iaitu kamu kufur, apa akan berlaku pada nikmat? Allah akan tarik balik. Kan? Jadi cara kamu nak tambah nikmat bukan menipu, iaitu syukur, taat. La in syakartum, bismillah, la in syakartum, slow aja, kuat sikit. La in syakartum, la in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah. Pasti sekiranya kamu bersyukur atas nikmat dengan mentaati aku, la azidannakum. Pasti. Tengok Allah guna dua harfu taukid, satu lam, yang kedua nun. Pasti sesungguhnya aku akan tambah. Tengok manusia banyak nak tambah harta, tapi caranya menjahanamkan hidupnya. Cara Allah dah bagi, cara yang betul ialah pasti dapat tambah, cuma caranya syukur je. Jangan menipu. Okey. Kemudian kalau kurangkan timbangan ni, banyak tak untung? Siapa ada pengalaman? Sebab tu ada dalam surah Mutaffifin. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wailun. Apa makna wailun? Celakalah. Celakalah, binasalah. Dan ada satu pendapat mengatakan wail itu adalah satu nama lembah neraka. Untuk siapa ni? Lil mutaffifin. Celakalah untuk mutaffifin. Mutaffifin ni daripada perkataan at-tafif. At-tafif. At-tafif dalam bahasa Arab ialah sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil ataupun sedikit. Kalau mutaffifin ialah orang yang, kita tengok apa makna mutaffifin. Celakalah bagi orang yang mutaffifin. Kemudian Allah huraikan siapa mutaffifin. Ayat seterusnya, iaitu allazina, orang-orang yang izaktalu, apabila mereka iktalu daripada mikyal tadi, sukatan, apabila mereka menyukat, alal nas yastawfun. Maksudnya bila dia minta membeli, minta sukatan daripada orang, daripada penjual, yastawfu, dia minta cukup. Bila dia pembeli, saya nak 1 kilo gula, jangan kurang, sikit pun jangan kurang. Bila dia pembeli. Wa iza kaluhum, dan apabila dia menimbang untuk orang lain ataupun wazanu. Tadi kan ada mikyal, ada mizan.
menyuka ataupun menimbang untuk orang lain, mana dia penjual, maka yukhsirun, dia kurangkan. Ni. Ini mutaffifin. Kalau dia beli untuk dia, dia nak cukup. Kalau dia jual untuk orang, yukhsirun. Ini mutaffifin. Orang macam ni Allah kata celaka. Banyak tak yang dia kurangkan untuk orang? Banyak ke sikit? Mana tahu? Daripada berkata mutaffifin, at-tafif. Tafif tu sikit je. Tengok Allah nak bagi tahu, kalau sedikit pun dah celaka, kalau banyak lagi celaka. Dan ahli tafsir menghuraikan mutaffif ini sebenarnya bukan untuk penjual, peniaga saja. Dia pengertian mutaffif ini, pertama, bila hak dia nak diberi dengan cukup. Tapi bila hak orang, dia tak nak bagi secukupnya. Itu mutaffifin. Dia ahli politik ke, dia guru sekolah ke, dia pelajar ke, dia anak ke, dia anggota masyarakat ke, dia pekerja ke, itu mutaffifin. Semua boleh berlaku. Kalau pemimpin kan, pemimpin dia nak rakyat ikut peraturan, ikut arahan kerajaan. Tapi hak rakyat, itu kerajaan mutaffifin. Kalau rakyat pula, rakyat dia nak hak dia daripada kerajaan. Dia nak hak dia kena bagi. Tapi hak kerajaan dia tak bagi, itu rakyat mutaffifin. Jadi rakyat pun wailun, kerajaan pun wailun. Mak bapak boleh tak jadi mutaffifin? Boleh? Mak bapak kan, dia nak hak sebagai mak bapak, dia nak anak tu hormati, bagi hormat, cakap perlahan, dengar cakap. Tapi hak anak, pendidikan agama tak bagi, hantar sekolah agama tak hantar, anak tak belajar agama, baca Quran tak pandai, dia tak bagi. Itu bapa mutaffifin, wailun. Anak boleh tak jadi mutaffifin? Boleh. Dia kata, ayah, itu hak saya, bagi. Tapi hak bapa dia tak bagi, hormat dengan cakap. Ustaz boleh tak jadi mutaffifin? Boleh. Syek ketik duit je, tapi mengajar tak melawan pun. Mutaffifin. Semua orang boleh berlaku ni. Faham? Ini Allah bagi contoh. Dan mutaffifin paling besar pada mutaffifin yang paling besar, bapa pada mutaffifin. Kita dengan Tuhan. Kita nak tak hak kita, bagi kita sihat, bagi kita panjang umur, bagi kita harta kan? Tapi hak Tuhan banyak tak kita tak bagi? Kita pun wailun. Solat lambat, solat tak khusyuk. Tapi bila minta rezeki, yang paling terbaik. Bila minta umur, paling panjang. Okey. Kita balik pada ayat kita. Okey, sekejap. Apa? Tengok ini penyakit Sebab tu saya dah sebut. Ada seorang sahabat salafus salih. Dia kata bila kita baca Quran, Quran menunjukkan pada dua perkara. Siapa ingat? Satu, Quran menunjuk kepada daun, penyakit. Quran nak bongkar penyakit, penyakit hati khususnya. Yang kedua, Quran nak bagi dawaun, ubat. Tadi penyakit kan? Penyakit apa ni? Penyakit apa tadi? Penyakit suka tuntut hak dia tapi tak nak bagi hak orang. Berlaku kan? Suami isteri pun sama. Isteri suka tuntut suami, itu hak saya, itu hak saya. Tapi hak suami tak bagi. Suami pun sama, 2 kali 5. Kan?
Itu penyakit. Obatnya apa? Rawatannya apa? Ni ayat 4. Allah kata, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah mereka ni yang mengurangkan timbangan, tuntut hak dia, hak orang tak nak bagi, tidakkah mereka ini yakin bahawa mereka akan dibangkitkan di akhirat besok, liyaumin azim, kepada hari yang sangat, dan semua akan disoal. Walaupun dia ambil apa, mungkin sebiji kurma, sekilo, dia kurangkan sebiji je, pun akan disoal. Kalau dia timbang gula, kurang sikit pun, dia akan dibangkit dan akan disoal pada yaumin azim. Ini obat. Jadi obat untuk merawat semua penyakit ialah yakin pada hari pembalasan. Semua yang buat dosa ni, rasuah ke menipu, sebab dalam kepala mereka tidak ada hari akhirat. Itu yang anak penjual susu kan. Anak penjual susu tu mak dia suruh apa? Suruh anak dia jadi mutafifin lah tu. Kan? Bila dia nak jual, dia nak kurangkan hak. Tapi bila dia beli, dia tak nak orang campur air dengan susu. Itu mutafifin. Tapi anak dia tak jadi buat sebab apa? Takut pada hari akhirat. Okey. Kemudian wa inni. Kata Nabi Syuaib, wa inni. Aku akhafu. Aku takut. Alaikum, ke atas kamu, azaba azab kita tak terjemah, dalam bahasa Melayu apa dah? Seksa. Kata Nabi Syuaib, sesungguhnya aku takut ke atas kamu azab yaumin, pada hari muhitin, hari tak muhitin macam ni. Kalau kita dekat sini kan, muhitin meliputi. Meliputi tu dia panggil muhitin. Okey. Kalau kita perasanlah masa kisah Nabi Hud. Nabi Hud bagi amarah pada kaum dia azabun alim. Azabun alim. Ini siapa ni? Kaum Ad. Kalau kaum Samud, azabun qarib. Boleh cek balik ya. Ini kita dah tadabbur ni. Ini kaum Samud. Tapi kaum Syuaib, azabun apa tu? Muhitun. Ini Syuaib. Kenapa berbeza? Padahal semuanya neraka kan? Tapi sifat azab tu berbeza. Kata ahli tafsir, kaum Ad ni terkenal sebagai apa? Kaum Ad, kaum Nabi Hud, apa dia? Fizikal dia kuat kan, sehingga dia berbangga, siapa lagi lebih kuat daripada kami. Maka Nabi mereka, Nabi Hud, bagi amarah dengan apa? Azab yang pedih. Mana azab ni, kamu kuat macam mana, tak macam mana pun, azab ni memang pedih. Jadi azab yang pedih tidak boleh dikurangkan dengan kekuatan fizikal kamu. Kaum Samud pula kuat dengan apa? Kelebihan, ilmu pakar buat bangunan kan, bangunan tinggi, kukuh. Bahkan dia pahat gunung kan untuk buat rumah. Bila dia buat bangunan, dia ada masa tak? Tempoh. Kan ada perancangan dia, ada masa-masa sampai siap. Jadi Allah guna perkataan yang qarib, azab yang dekat. Kamu sebagai benda nak siap rumah, ada tempoh dia, tak berapa lama lagi siap. Maka azab ni pun dekat dah, tak jauh. Okey, yang kaum Nabi Syuaib pula, kenapa azab muhit?
Dia bila dia menipu, mengurangkan sukatan, siapa tahu? Ha? Pembeli tak tahu kan? Masyarakat tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Ilmu Allah meliputi, muhitun. Ilmu Allah meliputi apa yang kamu tipu, walaupun semua orang tak tahu. Tapi ilmu Allah muhitun, maka azab Allah pun akan meliputi kamu, merangkumi. Kamu tak boleh lari. Okey. Di sini juga pengajaran. Bukan Nabi Syuaib sajalah, semua para nabi. Dia kata, aku risau kamu akan diazab. Yang buat jenayah siapa? Kaum mereka. Nabi tak buat. Tapi kenapa Nabi duk menyibuk ni nak selamatkan orang daripada azab? Kamu bukan mengurangkan sukatan. Yang mengurangkan sukatan ialah jadi lantak mereka lah dia azab. Sebab tujuan utama para Nabi dan Rasul diutuskan ialah untuk selamatkan manusia daripada azab Allah. Tujuan utama. Para Nabi tak ada masalah lah. Tapi mereka diutuskan semata-mata nak selamatkan manusia daripada azab Allah. Ini isu poin paling utama. Begitu juga kerja pendakwah. Kerja utama pendakwah dia nak bagi makan, bukan. Nak buat rumah, bukan. Kalau buat rumah tapi kena azab juga, buat apa? Betul tak? Bagi makan beras berkilo-kilo tapi tak solat, kena azab, buat apa? Itu bukan pendakwah. Pendakwah paling utama nak selamatkan manusia daripada azab. Sebab itulah kita tengok banyak NGO yang lebih fokus pada nak selamatkan apa? Daripada sakit, daripada lapar, daripada panas. Tapi tak ramai yang nak selamatkan manusia daripada azab. Jadi kalau setakat nak selamatkan manusia daripada lapar, daripada susah, daripada miskin, orang kafir buat tak? Orang kafir buat. Dulu siapa ni? Mother Teresa kan? Terkenal sebagai apa? Satu dunia dia pusingkan. Tapi nak bantu manusia selamat daripada apa? Daripada kelaparan. Dia sendiri selamat tak daripada azab? Dah. Okey. Ayat seterusnya. Wa ya qaumi. Wahai Aufu. Aufu apa dia? Aufu ni wafa. Wafa. Buat sesuatu paling sempurna. Tadi Nabi Syuaib kata apa? Jangan kurangkan timbangan. Sebenarnya bila jangan kurangkan timbangan, adakah bermakna juga sempurnakan? Soalan. Bila Nabi Syuaib kata pada kaum dia, jangan kurangkan timbangan, adakah bermakna timbangan tu dah cukup? Cukup kan? Cukup kan? Jangan kurangkan mana? Cukuplah. Kalau dah cukup, apa perlu lagi ayat ni? Sempurnakan timbangan. Aufu al-mikyal, timbangan. Wal mizan, dan terbalik sukatan. Bil adli, dengan adil. Maksud dia ialah ayat ni kata ahli tafsir, Islam ni nak galakkan bukan setakat jangan kurangkan timbangan, jangan setakat cukup timbangan, tapi jadilah orang yang pemurah, bagi lebih. Supaya apa? Takut-takut yang kita kira dah cukup tapi rupa-rupanya ada sebiji yang buruk kat bawah tu kan. Jadi bagi lebih. Semoga kamu bagi yang terbaik. Okey. Biasa kalau kita membelikan, siapa yang biasa penjual yang pemurah? Selalu bagi lebih. Cina ke? Saya tak tahu, tapi rasa-rasa macam betul je. Yang kedekut kan, berkira sangat. Sebiji pun cukup-cukup.
Tapi bila dia pula membeli, oh, kedekutnya bagi sebiji je. Itu mutaffifin. Wala tabakhasu, dan jangan kamu kurangkan. Al-bakhsu ni an-naqsu, kurangkan. Dan juga bermakna zalim. Jangan. Sekarang bukan kata Nabi Shu'aib. Ini kepada semua sekali. Ini perintah daripada Allah kepada semua orang. Sebab tu An-Nas. Jangan kamu kurangkan akan manusia asya'ahum. Asya'ahum ni makna hak-hak mereka. Sedikit pun. Banyak tak kita tak bagi hak orang? Hak suami, hak isteri, hak anak, hak mak bapak, hak jiran, kan? Yang sebut dalam hadis, ada wanita yang solat malam banyak, puasa pun banyak, sedekah, ibadat terbaik nombor 1. Tapi dia ahli neraka. Sebab apa? Dia tak bagi hak jiran. Hak jiran apa dia? Hak jiran lapar, ataupun hak jiran jangan kacau, jangan buat bising. Pasal lagu kuat kan? Dia kaki masjid, tapi bila mengaji Quran, dia pasal Quran dengar satu taman. Berdosa. Itu hak jiran, iaitu jaga keamanan, bagi ketenangan pada mereka. Okey. Kalau nak cek satu-satu ni, asal macam kita tak lepas je. Kau lepas ke? Hak kepada guru. Apa dia? Kena dengar cakap. Bila belajar kena fokus, jangan tidur. Okey, wala taksau, dan jangan taksau pada. Apa dia taksau? Jangan kamu melakukan taksau ni lebih kepada al-fasad, melakukan kerusakan fil ardi, di bumi, di atas bumi lah. Mufsidin. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini hal. Hal ni kena terjemah apa? Dalam hal keadaan. Dalam hal keadaan kamu merusakkan, ataupun kamu betul-betul perusak. Sebenarnya ayat tu dah menunjukkan jangan buat kerosakan. Jadi apa perlu lagi mufsidin? Cuba bagi perhatian. Jangan kamu buat kerosakan di atas muka bumi. Kita dah faham kan? Tiba-tiba ada lagi kata mufsidin. Sebab itulah tadabbur. Ada yang buat kerosakan, tapi dia sebenarnya bukan merosakkan. Dia buat kerosakan pada zahir, tapi dia sebenarnya membaiki. Yang tu boleh. Yang tak boleh apa dia? Dia buat kerosakan yang betul-betul merosakkan. Mufsidin. Contoh dalam peperangan. Pernah tak berlaku dalam peperangan Nabi suruh sahabat-sahabat bakar pokok-pokok kurma kepunyaan orang Yahudi? Berlaku tak kerosakan membakar pokok, sehingga sahabat kata, kenapa nak bakar? Pokok kurma kan rezeki, tapi Nabi suruh bakar. Buat kerosakan tapi dibenarkan. Apa sebab? Sebab nak bagi rasa tekanan kepada musuh, dan mereka semakin putus asa dan mudah kalah. Begitu juga kisah dalam surah Al-Kahfi. Khidir buat tak kerosakan? Buat apa?
Percakapan kerusakan ke pembaikan? Tapi diboleh ataupun dilarang? Dibolehkan sebab yang perintah tu siapa? Wala ta'saw fil ardi, tak ada mufsidin. Okey. Boleh faham? Kadang-kadang ada benda boleh merosakkan anak kita. Kita ambil, kita rampas, kita pecahkan. Itu bukan merosakkan, tapi membaiki. Okey. Ia lagi teruk apa dah? Khidir bunuh? Kerusakan ke pembaikan? Kerusakan, tapi sebenar hakikatnya ialah pembaikan. Okey. Kemudian Allah kata apa? Baqiyatullah. Baqiyatullah. Baqiyatullah ni makna apa yang dikekalkan oleh Allah, khairun, adalah lebih baik, lakum, bagi kamu, in kuntum, sekiranya adalah kamu mukminin, orang-orang apa maksud ni? Apa maksud? Apa yang Allah kekalkan untuk kamu jauh lebih baik bagi kamu, sekiranya kamu orang beriman. Dia kaum Nabi Syuaib ni dia kurang ketimbangan. Apa tujuan? Nak keuntungan kan? Tapi keuntungan tu banyak tak? Katalah sepatut dia untung RM3, tapi dia kurangkan timbangan, jadi dia untung RM4 kan? Sikit je. Jadi Allah nak beritahu yang kalau kamu tak kurang ketimbangan, nampak macam untung RM3 je, bukan RM4. Tapi Allah kata yang itu, yang kekal tu, keuntungan secara halal jauh lebih baik daripada keuntungan secara haram. Sebab apa lebih baik? Sebab yang haram tu satu, tak berkat. Yang kedua, dia akan sentiasa berterusan, sifat tamak. Dia tak akan berhenti di situ. Dan lagi besar masalahnya ialah dia tidak akan pernah puas dan redha dengan apa yang Allah takdirkan. Ayat ni lebih baik ni sebab apa? Apa yang Allah bagi untung itu adalah terbaik. Redha tu adalah jauh lebih baik daripada dapat yang haram. Sebablah antara ciri-ciri takwa apa dia? Al-amal bitanzil war-ridha bil qalil. Ini antara definisi takwa. Selain pada buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Takwa juga ialah al-amal bitanzil, beramal dengan tanzil apa dia? Quran yang diturunkan. Takwa ialah beramal dengan apa yang Allah turunkan dalam Quran. Yang kedua, kemuncaknya apa? War-ridha bil qalil. Redha dengan yang sedikit. Yang mencabar ialah redha dengan yang sedikit. Kalau redha dengan banyak, mencabar tak? Cuba buka surah. Apa dia? Selepas Syu'ara. Al-Maidah 100. Okey, kita terjemah. Qul, katakanlah, la yastawil khabithu wat tayyib. La yastawi tidak sama. Al-khabis lawan dia tayyib. Tayyib apa dia? Bukan kurma tayyib tu. Tidak akan sama al-khabis yang buruk dengan yang baik, tak sama.
Yang jahat dengan yang baik tak sama. Yang haram dengan yang halal tak sama. Walau a'jabaka, walaupun menakjubkan engkau kasratul khabith. Yang buruk tu banyak sangat sampai kamu rasa kagum. Ini ustaz juta-juta ni, tapi dia khabith. Boleh faham? Jadi Allah kata, yang tayyib tu yang halal tak sama. Yang tayyib mesti lebih baik. Walaupun nampak kecil dan sedikit. Walaupun yang haram tu nampak macam juta-juta. Fattakullah, bertakwalah pada Allah, wahai ulil. Okey, sekarang Allah kata, Allah perintah supaya bertakwa. Tapi kepada siapa? Takwalah kepada Allah. Kepada siapa perintah ni secara khusus? Kepada ulul albab. Pengajarannya apa? Sepatut takwa ni Allah perintah pada siapa? Semua orang kan? Betul kan? Tapi kenapa dalam ayat ni khusus? Bertakwalah wahai orang yang berakal. Pengajaran apa? Hanya orang berakal saja yang akan bertakwa. Yang guna akal, yang waras. Dan semua yang tak bertakwa, yang langgar perintah Allah, tidak ada al-albab. Yelah, contohlah dia lawan Allah kan, dia tak solat, dia buka aurat. Cerdik ke? Dia lawan Tuhan yang hebat. Bodoh lah kan. Lepas tu mati, jumpa Tuhan juga. Ada berita, saya solat kat surau, ada seorang jemaah ni, Masya Allah, dia umur 49, muda lagi. Hampir dia selalu juga azan kat surau depan rumah saya. Dan boleh kata hampir setiap 5 waktu dia ada. Kemudian bila solat subuh, lepas subuh, dia akan tunggu baca Quran sampai terbit matahari. Pagi tadi dia balik surau, dekat sini jalan Jeriji, kena langgar kat kereta, mati. Ke bumi tak di maghrib. Tengok ajal dia kan, balik surau dengan jubah. Mungkin Allah nak ambil waktu terbaik bulan Ramadan. Pengajarannya apa? Ajar kita, saya tahu, sakit pun tak, tanda-tanda pun tak ada. Katanya kereta tu pergi ke cross jalan sebelah, langgar dia mati. Apa sebab dia mati? Sebab ajal sampai, bukan sebab insiden. Jadi Allah kata, bertakwalah kalau kamu orang yang berakal. Jangan lawan Tuhan. Dan la'allakum tattaqun, supaya kamu tuflihun. Supaya kamu, apa maksud ni? Bertakwalah wahai orang berakal supaya kamu berjaya. Maksudnya apa? Kalau kamu nak berjaya, satu cara aja. Tidak ada cara yang kedua. Takwa aja. Kamu banyak harta macam mana, pangkat macam mana, kalau tak bertakwa, kamu akan gagal. Kamu akan celaka. Tapi kalau kamu miskin, orang pandai hina pada kamu, kamu bertakwa, kamu akan berjaya. Okey. Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 180. Jadi pengajaran di sini juga, Allah kata lebih baik yang sedikit tapi halal daripada yang banyak tapi haram. Kita tengok sekarang musim Ramadan ni, banyak tak orang buat buka bazar Ramadan. Kerja penat sampai bila? Sampai maghrib. Kadang-kadang maghrib pun tak kemah barang lagi. Mungkin untungnya banyak, tapi kerugiannya sebenarnya lagi besar. Ini antara satu contoh ayat. Oh, sorry. Satu lagi ya. Surah apa? Surah Baqarah juga kan?
Bukan lah. Kau nak tak bagi? Oh, tak bagi. Tak ada dah. Okey. Okey, kita habiskan ayat tadi. Tak ingat ayat tu. Kemudian kata Nabi Shu'aib, wa ma ana, dan tidaklah aku alaikum ke atas kamu bihafizin. Hafiz apa dia? Menjaga, memantau. Jadi bukan kerja aku nak pastikan yang kamu buat tu betul. Nak tengok sukatan, bukan. Kerja aku hanyalah bagi nasihat je. Terserah pada kamu. Tugas aku dah selesai. Okey? Jadi pengajaran daripada kisah Nabi Syuaib ini belum habis. Setakat ni pengajaran paling besar apa dia? Dia sebenarnya akhlak yang paling buruk lah. Akhlak paling buruk ialah tidak cinta orang lain. Bila tak cinta orang lain, maknanya dia cinta diri sendiri. Bila dia cinta diri sendiri, dia akan buat apa saja. Orang kurangkan, orang rugikan, lantak dia. Itu akhlak yang buruk. Sebab itulah tujuan Nabi diutuskan apa dia? Tujuan utama Nabi diutuskan. Betul, sembah Allah. Tapi hasil daripada ibadat, hasil daripada sembah Allah apa dia? Akhlak yang mulia. Nabi kata apa? Innama bu'istu liutimmima sesungguhnya bu'istu namanya dalam bahasa Arab, sesungguhnya hanyalah bu'istu, aku diutuskan, tidak lain tidak bukan liutammima, untuk aku sempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Jadi solat, puasa, haji, solat tarawih itu bukan matlamat. Itu adalah hanya wasilah saja. Hasil daripada ibadat itu apa dia? Akhlak yang, kalau kamu solat, kamu puasa tapi masih kurangkan timbangan, masih tak bagi hak orang, sebenarnya kamu, ibadat kamu tak ke mana pun. Sebab tu bila dia tanya pada Rasulullah, apa penyebab utama yang paling ramai manusia masuk syurga? Penyebab utama. Salat malam? Bukan. Haji? Bukan. Nabi kata dua aja, iaitu taqwa dan husnul khuluq. Taqwa dan akhlak yang baik. Macam wanita tak adalah ibadat dah hebat tapi akhlak tak ada, masuk neraka. Jadi jangan tengok pada ibadat sahaja, tapi tengok selepas ibadat tu ada tak akhlak-akhlak yang baik. Okey, cukup. Okey, 5 minit. Saya memang cadang nak baca ni bab iktikaf. Bab kita dah nak masuk 10 akhir kan. Kita kena tahu apa Nabi buat bila masuk 10 akhir. Dengan awal Ramadan kita ikut Nabi, akhir Ramadan kita ikut orang ramai. Orang ramai balik kampung, kita balik kampung. Jadi kita nak tahu apa Nabi kita buat sebenar bila dah masuk 10 akhir Ramadan. Saya akan baca setiap malam kelas, saya akan baca hadis-hadis berkenaan dengan iktikaf. Okey, hadis pertama.
Daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang paling kuat dan paling sahih. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, sesungguhnya Nabi SAW beriktikaf di Ashra awakhir, 10 akhir Ramadan, sampailah Nabi wafat. Makna bila ni Nabi mula? Ada yang mengatakan sejak diwajibkan puasa pada tahun 2 Hijrah sampailah akhir. Mana Nabi sempat 9 kali Ramadan, dan 9 kalilah Nabi intikaf. 9 kali mana? 9 tahun. Setiap di peringkat awal ada pendapat mengatakan Nabi intikaf 10 awal Ramadan. Kemudian 10 tengah Ramadan. Lepas tu bila diberitahu kepada Nabi bahawa Lailatul Qadar di 10 akhir, Nabi mula tukar 10 akhir Ramadan sampailah Nabi wafat. Nabi tak pernah miss berintikaf di masjid di 10 akhir Ramadan. Apa makna intikaf? Intikaf ialah luzumul masjid, berada dalam masjid beribadat. Simple aja. Berada dalam masjid. Mana di luar masjid tak boleh. Ada pendapat mengatakan perempuan boleh intikaf di rumah. Itu pendapat yang lemah. Bahkan hadis ni, dengan hadis ni, Nabi kata Aisyah, Nabi berintikaf di 10 akhir Ramadan sampai Allah wafatkannya, semma i'takafa azwaju min ba'dih. Kemudian isteri-isteri Nabi berintikaf selepas kewafatan Rasulullah. Di mana? Di masjid juga. Jadi soalan dia, boleh tak wanita intikaf? Boleh. Selagi mana tak mengganggu keadaan dalam masjid lah. Kalau masjid dah sempit sangat, dah ikhtilat, itu tak boleh lah. Yang kedua, dapat izin suami. Boleh, tak ada masalah. Ada orang kata, Ustaz, kan perempuan bagus kat rumah. Tak, sekarang ibadat intikaf. Namanya intikaf, bukan duduk kat rumah. Dan intikaf mesti di masjid. Okey? Satu lagi hadis. Boleh ya? An Aisyah radhiyallahu anha, ini kelebihan wanita ni. Juga daripada Aisyah. Sebab banyak berlaku dalam rumah, yang banyak cerita hal dalam rumah ialah isteri Nabi. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah SAW idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu. Maksudnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW apabila ingin berintikaf, maka baginda salat fajar, salat subuh, kemudian Nabi masuk ke tempat intikafnya. Jadi masuk salat fajar, dalam hadis tak sebut fajar hari ke berapa. Jadi ulama beza pendapat. Ada mengatakan salat subuh hari ke-20. Pendapat kedua, salat subuh hari ke-21. Pendapat yang mengatakan hari ke-20, maka cukuplah 10 hari, 10 akhir Ramadan. Dah sempatlah malam 21. Tapi pendapat kedua, Nabi masuk pagi 21, maka terlepas satu malam. Kan? Jadi macam mana Nabi masuk pagi 21? Jadi malam 21 tu malam ganjil kan? Okey, pendapat kedua dia kata Nabi masuk malam 20 pagi lepas subuh pagi 21. Sebenarnya itu Nabi sebenarnya masuk malam 21, maghrib je Nabi masuk. Tapi malam 21 Nabi masih bersama para sahabat. Start subuh pagi 21 Nabi dah duduk di tempat khas, dah tak bergaul dah. Itu antara makna intikaf. Macam putus hubungan walaupun dalam masjid. Sebab tu di sini Aisyah kata Nabi masuk mu'takafahu. Mu'takaf ni tempat khas berintikaf. Nabi pasang kemah daripada kulit binatang. Kenapa? Sebab intikaf ni fokus hanya beribadat pada Allah. Yang selama ni sepanjang tahun kan, kita fokus, kita ibadat kita tak fokus. Bahkan yang solat sekejap pun masuk dunia dalam solat kan. Sebab urusan dunia dah terlalu dah banyak sangat, tak cukup 24 jam setiap hari.
Maka kita kena cari waktu yang kita putuskan hubungan dengan dunia, dengan keluarga, dengan kawan. Dan jangan bercakap. Sebab antara sebab menyebabkan hati keras, bercakap. Bila kita bercakap, bila jumpa kawan. Betul? Dan bila bercakap dengan kawan, kita boleh kontrol tak keluar apa yang baik, semua yang baik. Ayat Quran aja ada. Ataupun hadis sahih aja tak ada. Jadi itulah suasana Nabi intikaf. Bila masuk 10 akhir, Nabi masuk masjid dan Nabi ada tempat khas. Tapi kalau siapa biasa intikaf di Malaysia lah, di mana-mana masjid, dia jangan bawa kemah masing-masing. Dia masjid tak boleh, peraturan dia. Cuma kita boleh bawa apa? Tak payah bawa tilam. Kalau nak bawa tilam, jangan intikaf kat rumah je. Ni siap dengan tilam apa semua, tak payah. Tidur atas kapet je lah. Dah 20 tahun tidur atas tilam kan. Lepas tu jangan banyak tidur. Ada orang pergi intikaf, lepas tarawih tidur sampai sahur. Baik tak baik intikaf? Dia tak faham apa makna intikaf tu. Begitu juga bersembang kan. Dia kadang-kadang intikaf seronok sebab apa? Ramai kawan. Geng-geng kita. Masjid ni ada geng kita. Dia dah lari dah maksud intikaf yang sebenar. Apa dia? Jadi insya-Allah kita sambung lagi hadis-hadis berkenaan dengan intikaf. Semoga dengan kita faham hadis daripada Nabi dan apa yang Nabi buat di 10 akhir Ramadan mendorong untuk kita intikaf yang terbaik pada kali ini insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi malam esok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم